bulan yang sedang kita lalui, bulan Muharram, dia jadi mulia kerana ada 10 Muharram. 10 Muharram ini sangat signifikan pada kita orang-orang Islam. Apa sebab? Kerana 10 Muharram ini telah menyebabkan kita berpecah kepada 3 golongan. Ketiga-tiga ini sangat pentingkan 10 Muharram. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Haji Ismail bin Arsad, Nazir Masjid Kampung Raja Muda, Pelabuhan Kelang. Seterusnya para pegawai ala Liga Tan Puasa Masjid, yang saya hormati juga barisan kepimpinan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit tadi dah saya sampai. Minta maaf, lewat sedikit. Alhamdulillah, pagi ini kita dah pun memasuki 2 Muharram tahun 1444. Seperti kita semua telah sedia maklum, Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Ini bulan yang antara bulan yang handal juga. Sebab bulan Muharram ini adalah sebahagian daripada bulan-bulan yang haram. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan-bulan dalam setahun ini 12. Yang kata Allah, aku dah tetapkan sejak daripada penciptaan langit dan bumi lagi. Dan daripada 12 bulan itu, 4 adalah bulan yang terbaik. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka keempat-empat bulan ini, jangan kau melakukan perkara yang menzalimkan diri kau sendiri. Sebab itu bulan Muharram secara bahasa dimaksudkan sebagai diharamkan. Kata ulama, apa yang diharamkan pada bulan Muharram? Diharamkan peperangan, diharamkan jihad pada bulan Muharram. Maka kalau jihad pun tidak boleh buat pada bulan Muharram, apatah lagi buat jahat? Lagi tak boleh. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zalimi diri engkau pada bulan-bulan suci ini, termasuk Muharram. Ini dalam surah At-Taubah ayat 36. Ayat Quran ini dia tak terangkan mana satu bulan yang mulia ini. Disambut dengan hadis. Nabi menyebut salasun mutawaliyatun Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. 4 bulan ini 3 bulan duduk berangkai. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ada satu yang terasing, tersepit antara Jamadil Awal dan Sya'ban, Jamadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Ini Bukhari dan Muslim. Sebab itu bulan Muharram ini banyak dia punya kemuliaannya. Kata Imam Hasan Al-Basri dan beberapa ulama lain, kita boleh rujuk dalam kitab Lataiful Ma'arif, kalau bulan Ramadan dia jadi mulia kerana ada Lailatul Qadar. Bermula daripada 21 sampai 30 Ramadan, itu adalah time frame untuk mencari Lailatul Qadar. Bulan Zulhijjah dia ada kemuliaannya kerana pada bulan Zulhijjah antara 9 sampai 13 Zulhijjah
Manusia melakukan ibadah yang paling rare, iaitu haji. Yang kedua, korban. Yang kedua-dua ni tidak boleh dilaksanakan pada bulan lain dan di tempat lain, melainkan di Mekah saja haji itu. Yang ketiga ni, bulan yang sedang kita lalui, bulan Muharram, dia jadi mulia kerana ada 10 Muharram. 10 Muharram ini sangat signifikan pada kita orang-orang Islam. Apa sebab? Kerana 10 Muharram ini telah menyebabkan kita berpecah kepada 3 golongan. Ketiga-tiga ini sangat pentingkan 10 Muharram. Pertama, golongan Nawasib. Nawasib ni golongan pembenci Sayyidina Ali. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dicatatkan, golongan Nawasib ini akan buat perayaan kesyukuran kerana dia rasa padan muka lah kepada anak-anak Sayyidina Ali yang telah terkena musibah di dalam peperangan itu. Yang kedua adalah Syiah Rafidah. Syiah 10 Muharram ni raya bagi dia. Dan yang ketiga bagi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sudah pasti kita pun memuliakan Ashura. Bagi Syiah Rafidah, Ashura adalah hari yang sangat istimewa sehingga mereka buat perayaan Ihya Zikra Ashura. Perayaan memperingati Ashura ini kerana bagi mereka pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 10 Oktober tahun 680 telah berlaku pertempuran di Karbala. Karbala ni di Iraq. Dia lebih kurang 2 jam daripada Baghdad. Jadi pertempuran itu antara pasukan Bani Hashim yang dipimpin oleh Husain bin Ali, cucu Nabi, dengan pasukan seramai 70 orang berlawan dengan pasukan pengkhianat penduduk-penduduk Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad yang diperintah oleh generalnya Gubernur Kufah Ibnu Ziyad. Jadi kata mereka ketika itulah Sayyidina Husain telah dipotong kepala dan bagai-bagai lagi lah. Namun bagi kita aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tetap berpandangan Husain bin Ali dibunuh oleh orang Syiah Kufah. Itu pandangan kita. Dan mereka kemudian yang memfitnah Khalifah Yazid dari Bani Umayyah mengatakan dia yang membunuh Husain. Kita tak payah campur lah situ sebab kita ni memang dah pegang Ahli Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat sekalian, bulan Muharram ini dia satu lagi keistimewaan dia digelarkan bulan Allah. Bayangkan ada 12 bulan, inilah satu-satunya yang disebut Syahrullah, bulan Allah. Yang menamakan ia sebagai bulan Allah adalah Nabi sendiri. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling first class selepas Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Apakah bulan Allah? Bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapakah dinamakan sebagai bulan Allah? Kerana dulu orang jahiliyah dia tak kenal dengan nama Muharram. Dia tahu nama Safar, dia tahu nama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi Muharram ini nama baru. Dulu Muharram dipanggil dengan sebutan Safar Awal. Islam datang tukar kepada Muharram. Yang beri nama Nabi, yang mengajar Nabi Allah. Jadi Nabi sebut ini bulan Allah, dia sendiri yang taruh nama ini. Sebab itulah masyarakat dulu bila bulan Muharram dia akan panggil Syahrullah Al-Asam. Ini bulan Allah yang sunyi dan senyap. Tak ada pesta, tak ada temasya, tak ada peperangan, tak ada apa. Tenang saja sepanjang bulan Muharram di zaman dulu. Disebabkan dia mulia, maka kita sebagai umat Islam pun kena muliakan bulan ini. Bagaimana caranya? Tak lain tak bukan, nombor 1, puasa. Mesti berpuasa pada bulan ini. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-faridah salatul lail. Puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan semayang yang paling utama selepas semayang fardu adalah Qiyamul Lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dianjurkan pula kita berpuasa pada bulan Muharram ini dikhususkan pada hari Ashura. Jadi siapa nanti sihat, tak ada masalah, nanti 10 Muharram jangan lupa untuk puasa.
Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah cerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah fara'al yahudu tasumu yauma Asyura. Ketika Nabi tiba di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala ma hadha? Nabi tanya, kenapa kamu semua puasa? Orang Yahudi jawab, hadza yaumun salih. Ini hari bagus wahai Rasul. Hari ini hari cantik. Apa sebab bagus? Hadza yaum najallah bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kami mengenang sejarah nenek moyang kami diselamatkan oleh Allah daripada musuh. Maka Nabi Musa berpuasa untuk mengingatinya, maka kami pun ikut jalan cara Nabi Musa. Bila Nabi dengar perkataan Nabi Musa, Nabi ini bila orang petik dia punya nama kawan-kawan sahabat seperjuangan dia terkejutlah. Maka kata Nabi, ana ahaku Musa minkum. Banding aku dengan kau, aku lagi rapat dengan Nabi Musa. Jadi fasamahu amara bisyamih. Sejak pada itu Nabi telah mengarahkan semua orang, jom kita puasa. Malu kita dengan orang Yahudi. Dia dengan Nabi Musa bukanlah ada kena-mengena sangat. Padahal saya ni, kata Nabi, lagilah kena-mengena dengan Nabi Musa. Kita pula tak puasa. Malulah. Kenapa Nabi rasa dia lebih berhak kepada Nabi Musa? Nombor satu, kerana profesionnya sama. Nabi seorang Rasul, Nabi Musa pun seorang Rasul. Nabi pengembala kambing, Nabi Musa pun pengembala kambing. Dia sama alumni, dua-dua itu. Baik itu Nabi sebut, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah menjadikan setiap nabi-nabi ini, mereka ni semua adalah pengembala kambing. Sahabat pun pelik. Tuhan pun gembala kambing? Masa kecil-kecil saya mengembala kambing orang Mekah. Macam Nabi Musa, itu betul Allah catatkan dalam Quran. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'ribu ukhra. Musa telah bersabda, ini tongkat saya, aku berdiri pada tongkat ini, aku pukul daun dengan tongkat ini untuk mengambil makanan bagi kambing-kambingku. Dia bela kambing. Dan bagiku ada lagi keperluan padanya. Surah Taha ayat 18. Berapa lama Nabi Musa jadi pengembala kambing profesional? Itu juga direkodkan dalam Quran. Kata Nabi Syuaib disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 27, antajurani thamaniyah hijajin fa in atmamta asyran fa min indik. Kamu kerja dengan aku 8 musim, 8 season, dan kalau kamu cukupkan 10 musim, itu kebaikan untuk kamu. Surah Al-Qasas ayat 27. Mana kat 10 tahun dia kerja jaga kambing. Jadi Nabi, dia rasa dia lebih berhak menghormati Nabi Musa berbanding dengan orang-orang Yahudi. Sementara lagi, bagi kita pula umat Islam, kita terhutang budi dengan Nabi Musa. Apa sebab? Kerana Nabi Musa lah kita tak payah semayang 50 waktu. Lagilah kena terima kasih. Mana lagilah kita kena puasa. Kan cerita Isra' Mi'raj. Nabi sendiri bercerita, fanazaltu ila Musa faqala ma faradha rabbuka ala ummatika. Ketika saya turun dari berjumpa Allah di langit, saya jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Tuhan suruh kau buat apa? Saya jawab, qultu khamsina salatan. Saya diarahkan untuk umat saya semayang 50 waktu. Apa jawab Nabi Musa? Irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Kau naik sebelum jumpa Tuhan, kau minta takhfif. Apa makna takhfif? Minta diskaun. Fa in ummataka la yutiquna zalika. Aku yakin umat kau takkan boleh buat 50 waktu. Fa inni qad balautu bani Israel wa khabartuhum. Aku tahu sebab aku dulu pernah cuba kepada Bani Israel pun tak berjaya. Maka Nabi cerita, faraja'tu ila rabbi faqultu ya rabbi khaffif ala ummati fahatta anni khamsa. Nabi cerita, saya pun naik pada Allah, Allah pun kurangkan lagi 5. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsa. Tak banyak tu, kau minta kurang lagi.
Daripada 50 tinggal 45. Nabi Musa kata 45 banyak. Naik lagi, naik, turun 30, 20. Sampai tinggal 5 pun Nabi Musa kata, 5 pun banyak. Umat kau malas. Kalau naik lagi minta. Saya malu dah, kata Nabi kita. Saya malu nak minta. Sebab 50 ni pun Tuhan janji, walaupun tinggal 5, markahnya 50 juga. Jadi itulah yang kita sampai sekarang buat 5 waktu. Tapi kalaulah Nabi kita ikut nasihat Nabi Musa kan bagus. Patutnya betul Nabi Musa tu beritahu umat kau pemalas. Minta semayang setahun sekali je. Time raya. Yang lain ni bukan rajin sangat. Memang ada ke betul je. Tapi Nabi kita malu. Kalau bukan kerana Nabi Musa, kita tak ada kerja lain semayang ni tuan-tuan. 24 jam bagi 50, maknanya sekitar 25 minit sekali kita semayang. Kalau semayang tu buat 5 minit, bererti waktu istirahat kita hanya 20 minit dari semayang ke semayang yang seterusnya. Tak ada kerja lain, semayang ni kerja kita. Jadi Nabi rasa macam mana Yahudi kau boleh petik nama Nabi Musa? Kau puasa, umat aku lagi berhak puasa, kau tahu. Jadi disebabkan itulah Nabi SAW dan para sahabat memberi perhatian yang begitu besar terhadap puasa Ashura. Kata Ibn Abbas, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawma faddalahu ala ghairi ila hadha yawm, yani yawm Ashura. Kami tidak pernah tengok Nabi berusaha keras untuk puasa pada hari yang selain daripada Ramadan seperti mana dia puasa pada hari Ashura. Nampak dia bersungguh nak puasa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepada tuan-tuan yang insya-Allah umur panjang, badan sihat, tak ada masalah, puasalah Ashura. Dalam kitab Al-Muntaqa, Muntaqa ni kitab syarah Imam Malik, syarah Muwatta Imam Malik, disebutkan puasa Ashura ini adalah puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Sebelum munculnya puasa Ramadan, orang zaman itu puasa Ashura. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi masa baru hijrah ke Madinah, Nabi dah pun puasa. Sebenarnya yang ketika dialog dengan Yahudi itu, Nabi dah pun berpuasa. Cuma dia tidak war-warkan. Tapi apabila turun saja perintah wajib puasa Ramadan, puasa Ashura telah tidak diberi penekanan. Dah konsentrate kepada dakwah tentang puasa Ramadan. Jadi kata ulama, ada 4 fasa pengamalan puasa Ashura oleh Nabi. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, pertama fasa ketika Nabi masih di Mekah. Nabi telah pun berpuasa namun tidak mewar-warkannya kepada orang ramai untuk berpuasa. Nabi dah pun buat. Fasa yang kedua, fasa di mana Nabi baru saja hijrah ke Madinah dan Nabi dapati orang-orang Yahudi telah pun puasa Ashura kerana memperingati peristiwa Ashura. Namun pada fasa ini, perintah puasa Ramadan belum turun. Namun Nabi sangat menekankan kepada sahabat untuk puasa, sehingga kan dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, sahabat telah latih anak-anak mereka untuk berpuasa. Mana yang lapar dia ajak buat permainan dan bagai-bagai lagi. Itu ada hadisnya. Dan hadis itu adalah untuk hadis puasa Ashura, bukan puasa Ramadan. Sampai demikian kuatnya arahan untuk puasa Ashura, sehingga kan sebahagian ulama salafus salih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad pada asalnya meletakkan puasa Ashura adalah bersifat wajib, haram untuk ditinggalkan. Ini boleh rujuk dalam kitab Lataiful Ma'arif. Mustahaknya puasa Ashura ini. Dan fasa yang ketiga, fasa ketika perintah wajib puasa Ramadan dah turun. Jadi Nabi tidak lagi perintahkan sahabatnya untuk puasa Ashura. Dan para ulama mengatakan bahawa pada fasa ini kewajipan puasa Ashura telah pun mansukh dan dia menjadi istihbab, sunnah yang sangat dianjurkan. Fasa yang keempat, fasa terakhir menjelang Nabi wafat,
di mana Nabi bertekad untuk menyelisihi ahli kitab dalam mengamalkan puasa Ashura. Kata Ibnu Abbas, dia cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa Ashura ini bukan orang Yahudi, orang Nasrani pun ada yang mengagungkan. Maka apa respon Nabi? Fa iza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'. Maka kalau begitu ceritanya wahai Ibn Abbas, tahun depan insya-Allah kita puasa hari ke-9. Kita jangan tiru dia orang. Kata Ibn Abbas, falam ya'til 'amal muqbil hatta tuwfiya Rasulullah. Namun Nabi tak sempat kerana dia telah wafat. Dia tuan-tuan Nabi kita ni, dia ada satu kecenderungan, dia suka identiti sendiri. Dia pantang dia kalau sama dengan orang, dari segi dengan orang-orang bukan Islam. Sebab man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan ingat lagi tak kes pertukaran kiblat? Nabi ni dia tukar kiblat tu sebab jauh di sudut hati dia, dia memang tak selesa kiblat tu sama dengan orang Yahudi. Sebab itu orang Yahudi terbakar betul dengan Nabi kita. Dia tukar je kiblat. Memang Nabi jauh di sudut hati dia, dia boleh buat, tapi dia suka kalau kita ada identiti. Baik itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 144, ketika cerita perlu perubahan kiblat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, aku melihat mukamu memandang ke langit dan kami akan palingkan kau ke arah kiblat tardaha, yang engkau sukai. Garis bawahkan perkataan engkau sukai. Nabi rupanya jauh di sudut hati dia, dia tetap sayang pada Mekah. Nak kiblat ala ke Baitul Maqdis, dia tak ada masalah, taat kepada bos. Hati dia sayang Mekah. Dia pandang ke langit, kata bilalah aku boleh pandang ke Mekah. Dan Allah Ta'ala, fala yuwalliyannaka, maka kami palingkan kamu tukar ke kiblat yang kamu suka. Surah Al-Baqarah ayat 144. Itu yang di Masjid Qiblatain di Madinah ada 2 kiblat. Sebab ketika semayang itulah berpaling, berpusinglah kita ke belakang. Itu Nabi, jati diri dia kuat. Contoh yang lain, Nabi tahu orang-orang Yahudi Nasrani puasa. Jadi Nabi tak boleh nak marah dia orang puasa. Apa yang Nabi boleh buat, kita jangan sama dengan dia. Sehingga dalam satu hadis dia sebut, la yazalu din zahiran ma'ajjalan nas al-fitra li'anna al-yahud wal nasara yuakhiruna. Agama ini akan sentiasa duduk di atas, agama Islam ni akan duduk nombor 1 selama mana umat aku menyegerakan berbuka. Apa sebab? Kerana orang Yahudi dan Nasrani, mereka suka melambatkan berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita tak boleh ubah syariat. Puasa sama. Jadi Nabi dia akan ada identiti dia sendiri. Kan macam kita agama 3 beradik ni, Yahudi, Nasrani, Islam, kan semua agama langit. Banyak dia punya pengamalan tu macam lebih kurang. Dia orang baca doa makan lebih panjang daripada kita. Kita tak berajin baca doa makan. Siap pegang tangan begini, walau gangster mafia macam mana pun. Doa itu. Siap ada amin lagi. Amin cara dia lah. Tapi Nabi tak bagikan sama. Jadi tuan-tuan, walau mafia macam mana pun baca doa, tapi sebut amin je. Amin. Mak Saleh sangat tak boleh juga. Dia kena berbeza. Sama juga dalam puasa Ashura. Bila Nabi tahu orang Yahudi pun puasa 10 hari bulan, Nabi macam, alamak, kita janganlah sama dengan dia. Lalu macam mana? Maka kata ulama, untuk puasa Ashura ada 3 bentuk. Pertama, puasa pada 10 hari bulan sahaja. Ini untuk orang yang tak berapa rajin puasa lah. 10 hari bulan sahaja. Bentuk yang kedua, puasa 9 dan 10 Muharram. Yang ini banyak disebutkan dalam hadis. Sumut tasi' wal ashir wa khaliful yahud. Puasalah engkau pada 9 dan 10 Muharram
dan berbezalah engkau dengan orang-orang Yahudi. Ini hadis riwayat Baihaqi dan juga At-Tabrani. Puasa yang paling sempurna kata ulama jenis yang ketiga, iaitu puasa pada 10 Muharram dan puasa pada sebelumnya 9 dan puasa selepasnya 11. Jadi dia puasa 9, 10, 11. Ini perfect. Tapi saya ingat itu tak berajin sangat nak puasa 3 hari kalau bukan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat 10 saja pun tak ada masalah. Jadi kita ada pilihan puasa 10 saja, puasa 9 dan 10, atau yang first class 9, 10, 11. Ada lagi pilihan keempat, tak puasa pun tak apa, tak ada masalah. Dan mungkin tuan-tuan boleh ambil pilihan yang keempat lah, yang pemalas-pemalas ni. Tak, Nabi pun sebut, inna Ashura yaumun min ayamillah faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Mudah. Kata Nabi, puasa Ashura ini adalah hari di antara hari Allah, mana ada keistimewaan. Siapa mahu puasalah, siapa yang tak mahu tak apa, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu pulang ada 4 pilihan ayat. Satu puasa 10 saja, yang kedua 9, 10, yang ketiga 9, 10, 11, yang keempat tak puasa pun. Pandai-pandailah tuan-tuan, doa jelah panjang umur, tuan-tuan jumpa lagi. Dia benda ni sunat, tapi sunat ni jangan pandang remeh. Perkara sunat yang menyebabkan kecintaan Allah jatuh pada kita. Allah Ta'ala dia lebih sayang dengan orang yang banyak amalan sunat. Sebab yang fardu itu semua orang buat. Orang yang buat amalan sunat itu tanda dia nak mencari cinta Allah betul lah. Dia berusaha nak mencari kasih sayang Allah. Apa lagi amalan lain selain daripada berpuasa? Ada satu kitab nama I'anatul Talibin. Ini satu kitab yang banyak digunakan dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau tuan-tuan buka kitab itu, jilid kedua, muka surat 267. Disebutkan tentang beberapa amalan yang dilakukan oleh salafus saleh ketika mereka berada dalam momentum bulan Muharram ini. Penulis kitab tu namanya Abu Bakar Al-Bakri. Dia susun satu nazam. Nazam ini macam rangkapan syair. Dia orang ulama dulu, dia kalau beri nasihat, dia banyak menggunakan, kalau macam belah Nusantara, dia pakai tembang-tembang, dia pakai gurindam. Ini dulu punya style. Gurindam, mana ada dalil tuan-tuan? Tak ada. Bawa cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong-tolongkan saya bedak bawa belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Apakah dalil yang mengatakan pokok cempedak itu wujud? Tak jumpa dalil. Nasihat. Nasihat mana ada dalil? Nasihat orang tua kepada anak. Macam contoh Sunan Bonang, dia beri nasihat kepada umat Islam tentang bagaimana nak jadi orang baik. Tombok hati ikut 5 perkara ni. Kaping pisang maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat ngilak kalono. Kaping 3 kang soleh kumpolono. Kaping 4 kudu weteng kang luwe. Kaping 5 jika ngingkang suwe. Salah satu jenis apa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Dia satu tembang. Sunan Kalijogo, gundul-gundul pacul, kelelengan, nyungi-nyungi wakul, gembelengan, wakul dimplak, segani tak latar, macam lagi. Gundul-gundul pacul, apa lagi ya? Lir ilir, tandore wasumilir, tak ijoroyo. Ini semua kata-kata. Macam budak-budak muda sekarang, bila dia tengok pesanan-pesanan, engkau naklah baca Quran, mana dalilnya? Bukan masalah dalil, tak dalil sekarang ni. Ini nasihat. Nasihat. Jadi Abu Bakar Al-Bakri disusun satu anonim. Anonim ni nasihat tanpa pengarang. Berkaitan dengan apa amalan yang boleh buat pada bulan Muharram. Dia sebut, Sum salli sil zur'a liman ud waqtasil ra'sal yatimin wamsah tasaddaqa waqtahil. Itu bahasa syairnya. Pertama, puasalah, solatlah, bersilaturahimlah, kunjungilah para ulama, ziarahilah orang sakit, usaplah kepala anak yatim, bersedekahlah dan memakai celak. Itu nasihat. Nasihat daripada orang-orang saleh. Jadi pertama puasa, kita dah terangkan. Semayang, of course, kita semayang malam, semayang sunat.
Silaturahim, menjaga hubungan sesama Muslim. Mengunjungi ulama pun bagus dilakukan pada bulan ini. Ziarah orang sakit pun bagus. Dengan anak yatim, usapkan kepala mereka. Anak yatim kita tahulah, anak yatim yang jangan anak yatim belum besar-besar, anak yatim kecil-kecil je lah. Anak yatim besar-besar tu tahu usap kena tampar oleh orang. Yang kecil-kecil ni kita pegang kepala. Jangan pegang kepala je, orang suruh sedekah. Setakat pegang kepala semua tak boleh buat. Sedekah lah dia. Kemudian waqtahil, pakai celak mata bulan Muharram ni. Wasi' 'alal iyal qalib zufra wa surat al-ikhlas qul al-fatasil. Luaskanlah belanja, mana suka belanja orang. Qalib zufra, potonglah kuku. Wa surat al-ikhlas qul al-fatasil, dan bacalah surah al-ikhlas 1000 kali pada bulan ini. Saya dah melihat dah nazam ini. Tengok daripada banyak tu, saya kira yang dua sajalah yang memiliki dasar yang kuat, yang dalil yang kuat, iaitu puasa sunat, belanja orang. Itu memang ada kuat. Tapi yang lain-lain kebanyakannya disandarkan kepada hadis yang lemah. Ada juga yang mungkar maudhu'. Tapi kita tidak pertikaikan dari sudut kesahihan. Kita melihat apa yang ulama dulu nasihatkan, kau bulan ini banyakkan puasa, semayang, jaga hubungan, jangan bergaduh, pada silaturahim, kunjungi ulama. Saya ingat tak ada masalah untuk kita lakukan. Kecuali dia suruh buat amalan pelik-pelik sepanjang Muharram, hendaklah kau cium tiang masjid. Itu kita tak ikutlah. Ini apa punya amalan suruh cium tiang masjid ni? Hendaklah kau bergoling dari dalam masjid, daripada pintu sana sampai pintu sini. Itu mengarut. Tapi kalau setakat suruh menyantuni anak yatim, saya kira tak ada masalah. Dan bukan hanya pada bulan Muharram, bahkan pada bulan-bulan yang lain pun. Cuma hadirin hadirat sekalian, masalah kita di Malaysia ni adalah bila sebut tentang Muharram, kita telah dididik bahawa bila tiba bulan Muharram, orang tak cerita pasal bulan Muharram. Yang orang cerita adalah pasal hijrah. Sebab itu macam tuan-tuan puan-puan pun, dia punya expectation yang awal, bila ada ceramah ma'al hijrah ya. Orang punya expectation, bila datang, mesti cerita hijrah. Jadi bila penceramah tidak cerita tentang hijrah, dia rasa macam bukan ceramah hijrah, dia rasa. Ini masalah kita. Sebenarnya, ini sudah adat yang telah dicipta di negara kita saja. Dan ini adalah adat baru. Dulu tuan-tuan, orang pertama memperkenalkan sambutan ma'al hijrah di Malaysia adalah Tan Sri Dr. Yusuf Noh, tahun 1987. Sebelum 1987, semua ceramah adalah tentang awal Muharram. Keistimewaan bulan Muharram, puasa Muharram, cerita Ashura. Tapi lepas 87, kita telah ubah landscape ceramah di masjid, tukar kepada cerita hijrah. Menyebabkan masyarakat lost track. Dia dah tak tahu kelebihan bulan Muharram. Dia tahu bulan mulia Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dia lupa Muharram ni salah satu bulan yang mulia. Sementara lagi Nabi SAW tidak berhijrah pun pada bulan Muharram. Tak ada kena mengena pun. Nabi berhijrah pada bulan Safar. Nabi tiba pada Rabiul Awal di Madinah. Itu ada setengah orang sebut Nabi berhijrah pada Rabiul Awal. Tak ada masalah sebab Nabi bergerak ke Gua Sur hari Khamis 26 Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Nabi tiba di Madinah Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622. Total 25 hari Nabi banyak singgah. Jadi benda ni baru kita sambut hijrah di Malaysia ni. Mungkin ada pula tanya, mana selama ni sesat dah kita ni ustaz dia? Tidak sesat. Kerana penetapan tahun Muharram, tahun Islam juga dibuat 16 tahun selepas hijrah. Iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia yang menetapkan bahawa kiraan tahun Islam bermula daripada hijrah. Jadi bila kita masuk Muharram, kita kenang hijrah kerana Sayyidina Umar melakukan inisiatif ini. Tapi dari segi akademiknya, Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Cuma adat kita memang cerita pasal hijrah, kita cerita hijrah lah.
Sebab itu bila saya dari awal cerita pasal Fadilat Muharram, tuan-tuan bila lah cerita Nabi Hijrah ni. Sebab kita tak dididik cerita Muharram. Hadirin-hadirat sekalian, Sayyidina Umar ketika dia nak meletakkan tahun Islam, usul banyak. Ada yang mencadangkan, tuan, kita ambil jelah kalender Julian. Julian ni kalender dah wujud tahun 46 sebelum Masihi. Julius Caesar yang perkenalkan, kerajaan Rom guna, kerajaan Parsi guna. Kalau kita nak bagi nampak kita ni standard antara bangsa, kita kena ikut dia orang. Sayyidina Umar ni sama perangai macam Nabi. Dia kata, apa saya nak ikut orang? Tak ada identiti sendiri. Cari identiti sendiri. Ta'ulina syai'an ya'rifunahu minat tarikh. Kau perintahkan semua rakyat jelata, cendekiawan yang cerdik-cerdik, buat simposium, buat seminar, buat bengkel, buat apa saja, cari alternatif. Jangan tiru orang. Oleh Umar, dia jati diri dia kuat. Jadi kata Al-Hafiz Ibn Hajar, kanat al-qadayat allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikh arba'ah. Dah buat seminar, kertas kerja, kolokium, persidangan meja bulat, ada berpuluh cadangan. Akhirnya telah diringkaskan kepada 4 saja yang finalize. Pertama, Maulid Nabi. Yang kedua, Nuzul Quran. Yang ketiga, wafat Nabi. Yang keempat, hijrah. Ini yang terbaik. Bawa depan Sayyidina Umar nilai. Sayyidina Umar kata, aku tak setuju kalau ambil Nabi wafat. Apa hujahnya? Fa'radu anhu lima tuq yang bizikrihi minal asaf alaih. Aku takut umat Islam setiap kali sambut tahun baru nangis semua. Masuk Muharram tahun baru nangis. Kenapa nangis? Sebab cerita tentang wafat Nabi. Bila nak bersemangat? Tuan-tuan bayang kalau sambutan Mahijrah kita, bukan Mahijrah, sambutan Muharram kita, dia letak tarikh Nabi wafat. Tiap-tiap tahun tuan-tuan kerja buat tisu menangis. Panggil pula ceramah yang pandai buat menangis-menangis sikit. Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah. Ni tahun baru ni. Nak azam apa kalau dah menangis merah mata begitu? Umar tak setuju. Jangan, aku nak cari yang semangat sikit. Jadi dia punya menteri-menteri pun kata, ni maulud lah kita ambil. Oh kata, aku kata Umar, kalau maulud dengan nuzul atau tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi, aku tak setuju juga. Apa sebab tuan? La yakhlu wahid minhuma minan nisa' fi ta'yini sanah. Sebab kedua-dua peristiwa ini tak ada exact date. Tarikh yang tepat tak ada. Aku tahu, kau tak tahu. Engkau tahu, dia tak tahu. Siapa yang tahu Nabi lahir bila? Exact date. Kalau kita tak tahu tarikhnya bila, maka la yakhlu wahid minhuma minan nisa' fi ta'yini sanah. Manusia akan bergaduh tiap-tiap tahun, membantai satu sama lain, akan kata ni tak betul, ni tak betul. Macam contoh maulid kita lah. Sambutan maulid kita di Malaysia 12 Rabiul Awal. Mungkin masjid ni pun 12 juga. Tapi tahukah tuan-tuan ada masjid negara kita sambut 9? Ada. Dia kata yang buat 12 ni Syiah. Ni tuan-tuan semua ni Syiah semua ni. Kita pula pening Syiah pula. Tiga masa aku jadi Syiah ni. Jadi sebab itu ada setengah tempat tak buat terus. Tak payah maulid. Dia kata tak tahu Nabi lahir bila. Ada. Bayangkan kalau tahun baru dia letakkan tarikh lahir Nabi. Bergaduh lah. Jadi Umar kata yang clear cut. Aku nampak, kau nampak, kita semua terlibat. Hijrah. Settle. Tak ada orang boleh petikai. Semua sahabat Nabi hijrah. Jadi sejak farajaha indahum ja'ala minal hijrah. Start daripada itulah disambutnya peringatan tahun baru Islam daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian. Apa pelajaran hijrah? Banyak. Pada hari ini saya nak kongsi satu sajalah. Ketika Nabi mula-mula sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi telah menyampaikan satu hadis yang kata para ulama ini adalah ucapan dasar Nabi yang pertama. Yang mana hadis ini disampaikan Nabi masih di atas unta, belum turun lagi.
Hadis ni daripada Abdullah bin Salam ataupun Abu Yusuf bin Salam, hadis riwayat Tirmizi. Di atas unta Nabi telah mengungkapkan, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Nabi pun jalan balik. Ni hadis riwayat Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, Nabi dia punya ucapan dasar dia sharp and sharp. Pendek saja ucapan dia. Bagi kita yang biasa berorganisasi, NGO ke politik ke mana-mana, ucapan dasar ni adalah benda paling mustahil. Sebab itu ada setengah persatuan belia ke NGO ke, kalau dia buat muktamar, dia buat convention persidangan, antara dalam atau cara dalam persidangan adalah menghadam ucapan dasar. Mana presiden akan berucap dulu, kita menganggarkan gini, tahun ni kita akan buat gini. Jadi untuk hari yang berikutnya, perwakilan akan membahaskan ucapan dasar presiden. Artinya ucapan dasar ni mustahil. Tapi sekarang ucapan dasar pemimpin-pemimpin, sama ada persatuan NGO ke presiden parti politik ke apa ke, memang panjang lah, sejam suku. Ada yang pandai lagi 2 jam. Tapi Nabi punya ucapan dasar pendek. Ya ayuhan nas afshus salam at'imut ta'am silul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Baik, jalan. Nabi pesan, orang Madinah, pertama kau sebarkan salam. Yang kedua, belanja orang makan, buat kenduri. Yang ketiga, jaga silaturahim. Yang keempat, kau jangan tinggal sembahyang malam. Maka kau akan masuk surga dengan aman sejahtera. Selesai ucapan dasar Nabi. Pendek tetapi sangat berbekas. Berbanding cakap berjela-jela sejam lebih, orang pun tak tahu nak ambil poin yang mana. Pertama, saya ulas satu je lah, yang 3 lagi lain tahun lah tuan-tuan kan. Panjang pula ceramah kan. Nombor 1 sekali Nabi pesan, afshus salam. Simple. Sebarkan salam. Kenapa Nabi suruh salam? Kerana Arab ini berperang daripada dulu lagi. Bangsa Arab ni tuan-tuan, dia memang bangsa berperang. Dia, nenek moyang dia memang hobi dia masa lapang berperang. Macam kita hobi masa lapang kumpul stamp, kayu basikal tua, benda-benda gitulah. Dia orang tak, hobi dia bergaduh. Bergaduh, bertumbuk, berperang. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ke, pergi ke Mesir ke mana, mereka memang passion dia. Kadang kita tengok macam dia bergaduh-gaduh, dia memang budaya dia. Benda sikit punya hal, parking tak boleh keluar, macam nak perang. Dia memang suka, hobi dia. Hobi dia. Nenek moyang dia orang dulu berperang ni. Kata Ibn Hisham, orang Mekah dulu punya tahap bergaduh, selagi tak boleh potong kepala ketua yang dia orang musuh tu, selagi tu tak selesai pergaduhan. Zaman jahiliah dulu, katalah kampung A gaduh dengan kampung B. Kampung A akan pergi serang kampung B. Diketuai oleh pengurusi MPKK itulah. Pergi serang kampung B. Pengurusi kampung B, pengurusi MPKK dia dah tunggulah dengan anak buah dia, lawan. Pam perang. Berapa hari terpulang, selagi tak potong kepala pengurusi MPKK, tak boleh balik. Jadi siapa potong dulu lah. Sebab dia punya trofi adalah kepala pengurusi MPKK zaman itu. Potong kepala, bawa balik. Itu tanda kemenangan. Kalau dah boleh bawa balik kepala, stop. Peperangan dah tak ada lagi. Zaman dulu. Bawa kepala, gantung depan pejabat MPKK. Apa dia buat? Dia biar je. Biar orang lalu tengok, oh kepala. Dia akan biarkan kepala tu buruk. Sampai luruh, daging, rambut. Sampai tinggal tengkorak. Dia ambil pula, dia cuci pula kepala tu, bersihkan tengkorak. Dia potong, dia buat gelas minum arak. Ini kebanggaan gangster Mekah dulu. Tuan-tuan bayang macam mana Nabi nak dakwah kepada satu bangsa masyarakat yang kerja kerat kepala orang. Itu Nabi bijak.
Orang Madinah pun sama, bergaduh kuat. Dulu orang Aus dengan Khazraj bergaduh bermula daripada perang Mu'az. Ni perang Mu'az ni perang panjang lah. Dia kerana perang Mu'az lah punca kemasukan orang-orang Yahudi ke Yathrib. Dia lebih kurang macam British menjajah tanah Melayu juga lah. Dia kerana kita bergaduh, orang yang tak puas hati undang orang luar masuk untuk nak support kita, nak berlawan dengan kumpulan yang dia nak lawan. Orang yang kita panggil untuk support kita tu pula bawa pula saudara mara dia dan juga kawan-kawan. Padahal begitu sajalah. Jadi itu yang puncanya Yathrib tu ramai Yahudi. Dia bermula pada perang Mu'az. Masing-masing nak mencari dia punya kawan-kawan nak support perjuangan. Kita pun sekarang pun lebih kurang juga. Bila nak berlawan orang ni rasa tak lepas, ajak orang lain tolong. Orang yang kita ajak pula orang luar. Tak betul. Ini cara orang tak belajar dari sejarah. Jangan ajak orang luar tolong kita. Dia bukan tolong bodoh-bodoh. Ada makna. Dia takkan tolong bodoh-bodoh. Jadinya perang Mu'az bergaduh antara Aus dan Khazraj. Kata Ibnu Hisham, orang Aus dan Khazraj perang beratus-ratus tahun. Tetapi satu kelebihan orang Aus dan Khazraj, mereka punya sayang kepada bangsa dan tanah air tinggi. Walaupun dia orang bergaduh. Ada satu kes, kata Ibnu Hisham, ada satu anak raja daripada Yaman. Dia datang pergi berjoli di Yathrib. Masa tu Madinah tak ada lagi. Yathrib masa tu kota hiburan. Orang clubbing, mabuk. Semua pergi ke Madinah, tak sebut Madinah, Yathrib. Jadi ada satu anak raja daripada Yaman. Kita panggil TMY lah, kita panggil Tengku Mahkota Yaman. TMY. Datang clubbing, mabuk apa semua, mulut celupur, korang hajar sana sini. Jadi budak-budak joki, yang saya panggil budak joki lah. Joki-joki tu semua orang-orang Madinah, semua orang Yathrib. Semua tengok perangai TMY ni. Korang hajar betul ni, mentang-mentang anak raja. Tapi semua buat bodoh sebab tips bagus. Dah lantak, enggak lah apa-apa pun. Tapi tiba-tiba mereka nampak TMY ni macam kacau budak-budak perempuan. Dah lebih-lebih pula dah. Jadi ada satu daripada orang Yathrib, orang Aus, dia pukulnya anak raja Yaman. Mati. Gangster tak gangster. Pada anak raja tu bodyguard berapa ramai. Dia pukul mati. Maka Raja Yaman murka lah. Dah lah ni anak dia, bakal raja. Dia murka, dia hantar ketumpukan tentera serang Yathrib. Orang Aus dan Khazraj, mereka masa tu tengah perang. Bergaduh lah, mata bertentangan, hati kedapatan. Tapi bila dapat maklumat, negara mereka nak diserang musuh, semua bersatu. Elok bertanjak semua. Semua berkeris, bertanjak belaka. Sebelum ni bergaduh ni, ayat saya lah, bukan zaman tu bertanjak, tidak. Semua sama dah bertengkolok semua. Dia bersatu. Datang musuh. Mereka lawan. Pom. Kata Ibnu Hisham, orang Yathrib ni dia pelik. Dia bergaduh daripada pagi sampai petang. Pukul 5 dia berhenti. Dia take fire. Dia orang punya perang ikut office hour. Dia tak ada OT, tak ada. Bila petang dia orang balik. Musuh pun pelik. Perang pun ikut waktu pejabat ke? Dia orang balik. Balik lah. Yang lebih pelik lagi, waktu malam, orang-orang Madinah akan pergi ke kemah-kemah tentera musuh. Dia pergi rawat pula musuh. Siap bawa kopi kepuk leko je. Dia suka tetamu. Dia orang ni pun pelik sikit. Malam bawa, tolong buat dressing, medical check up lah kalau kita. Luka-luka tu limau, ubat kuning. Siap bawa lama lah jadi askar. Lama lah. Ni tadi saya yang tikam ni apa tak elak. Jadi borak, mesra. Itu saudara lah kita ya. Jadi borak. Tengah malam balik. Pagi esok sambung lagi gaduh. Pom. Akhirnya Jeneral Yaman kata ini orang tak payah lawan lah. Tak tahulah cakap dia baik. Kita balik lah. Itu Nabi sayang orang Madinah.
Tuan-tuan pun kalau kita ada pengalaman pergi umrah haji, kita boleh rasa dia punya vibration je lain. Mekah lain, Madinah lain. Madinah ni dia relax, tenang, linang, dia smooth saja. Polis-polis tu pun tak garang. Cuma polis Mekah. Mekah jangankan polis, cleaner garang. Haji, Allah haji. Nyumpah saja kita. Kedut aku tengah baca Quran. Masa itulah nak mop lantai. Madinah tak. Dia orangnya lembut-lembut. Sampai sekarang. Lepas itu sunat bersedekah pada orang Madinah. Kan hukum ni, sunat bersedekah. Sebab Nabi sayang orang Madinah. Dia kasar tapi baik. Baik. Mekah lain, orang Padang Pasir dia lain sikit. Dia tuan-tuan sekalian, bangsa yang suka bergaduh ni, cara nak mendamaikan, suruh dia bawa budaya salam ni. Macam kita orang Melayu ni, jadi payah nak bersatu saya ingat. Kita mana ada budaya salam. Kita jumpa sama kita, mana ada Assalamualaikum, tak ada. Oh, baru sekarang bunyi beruk, aduh. Macam musuh negara lah. Selisih motor. Bunyi beruk. Apa untuk Assalamualaikum. Salam. Tak ada lah. Jadi Nabi ubah culture tu, kau mesti bagi salam. Baru ada komunikasi, interaksi. Kalau tak, macam mana nak communicate? Jadi mulakan dengan salam. Tuan-tuan sekalian, Madinah ketika itu, dia ni kalau kita menelusuri terowong sirah, umat Islam tak ramai. Umat Islam 1/3 saja daripada jumlah orang Madinah. Madinah ni non-Muslim, dia lebih kurang kita, masyarakat majmuk. Sebab itu, beza Mekah dengan Madinah. Madinah ni cosmopolitan. Dia bercampur negeri dan negara yang berbagai. Kalau orang Arab saja ada pecahan daripada suku lain. Aus dan Khazraj, Bani Adnan, Bani Qahtan, ada golongan Ashuriyin yang datang daripada belah-belah Iraq, ada orang Barbar yang datang daripada utara Afrika. Jadi dia ada kepelbagaian. Macam orang Mekah, mereka lebih homogeneous. Homogeneous maknanya duduk sekampung, semua saudara. Mungkin macam di kampung kita ni lah. Pusing-pusing bukan orang lain. Rumah ujung ipar dia, situ saudara dia, itu pak saudara dia, itu isteri dia punya sepupu. Pusing-pusing homogeneous kampung itu. Tapi kalau Madinah cosmopolitan, tak bercampur, dia orang yang berbeza-beza. Umpama duduk perumahan, sini orang Kelantan, depan orang Terengganu, depan orang ni, dan bukan saudara. Ada pula non-Muslim, ada pula orang India, ada pula expatriate. Jadi benda itu menyebabkan Nabi kena fikir macam mana aku nak bagi semua ni duduk damai. Mudah saja, afsyus salam. Dan Nabi tambah lagi, kau buat 4 perkara. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Pertama ta'aruf. Kau mesti kenal setiap orang yang ada dalam kampung. Mari kita tanya pagi ini, kita duduk di kampung kita ini, adakah kita kenal semua orang yang duduk dalam kampung kita? Lorong sana siapa, rumah situ siapa, tengok motor tahu motor siapa, tengok anak tahu anak siapa. Tengok semua tahulah, dia serba tahu, bukan dia busybody, tidak. Nabi memang suruh ta'aruf. Ta'aruf. Lepas itu saya selalu pesan pada masjid, masjid jangan sibuk berdandan sampai lupa pada lingkungan. Buat make up cantik-cantik, pupuk lampu lelak dah macam kedai tom yam, tapi orang keliling miskin masih ramai. Ibu tunggal, anak yatim, orang-orang budak-budak tak boleh sambung belajar kerana tak dapat bayar yuran. Sedangkan ni bukan cerita sini, cerita tempat lain. Sedangkan masjid chandeliernya saja kadang 2 juta. Ada masjid chandeliernya saja 2 juta. Tapi budak tempat situ nak sambung belajar bayar yuran pun tak lepas. Padahal masjid tiap-tiap minggu ngutip duit. Bukan salahkan masjid, salahkan pengurusan. Sama lah cerita, ta'aruf mesti kenal. Siapa mu'alaf, siapa yang ibu tunggal. Supaya ta'aruf Nabi suruh kenal. Yang kedua, tafahum, saling faham, memahami. Kau mesti faham. Kau orang Mekah, tak sama dengan orang Madinah. Orang Madinah, kau tak sama dengan orang Yahudi. Dia ada perbezaan. Lepas itu zaman Nabi, ketika hijrah ke Madinah, Umar Al-Khattab berapa kali jumpa Nabi mengadu. Ya Rasulullah, kita orang Mekah, keturunan kita tak takut bini. Keturunan kita, bini takut dengan kita. Tapi sejak kita pindah ke Madinah,
isteri-isteri kita dah bergaul dengan isteri orang Ansar, menyebabkan diorang pun dah jadi berani. Sebab orang Madinah takut bini, orang Mekah tak takut bini. Mekah semua kira berani-berani semua suami, orang Madinah nak semua jenis taat isteri. Jadi masalahnya Rasulullah, isteri-isteri kita duduk di Madinah, dia bercampur dengan orang perempuan Madinah. Orang perempuan Madinah ni dia dah cucuk jarum. Dia dah mula mempengaruhi isteri-isteri kita. Jangan takut laki kau, dia yalah, masa tu, zaman tu mungkin ada Puspanita ke, macam tu, ada program aktiviti musliman. Sambil-sambil tu dia berborak agaknya, menyebabkan ya Rasulullah, isteri saya pun dah berani menjawab ya Rasulullah. Saya cakap-cakap dulu kalau di Mekah, saya cakap, dia dengar. Sekarang dia boleh pertikaikan pula. Dia boleh gini-gini pula. Kita kena ambil tindakan ya Rasulullah. Tak boleh duduk. Ni Umar Al-Khattab mengandung. Nabi diam kan? Datang lagi, ya Rasulullah, bila kita nak buat tindakan? Saya bergaduh lagi dengan isteri. Yang tak sedap ya Rasulullah, bila saya bisik-bisik, isteri saya boleh jawab. Ya awak nak marah dia kenapa? Isteri-isteri Nabi, kalau Nabi cakap pun dia orang menjawab juga tak? Dia tak cakap apa-apa pun. Jadi ya Rasulullah, saya nak dapat kepastian. Betul tuan pun kena juga. Nabi senyum, mana aku pun kena juga. Benda itu perbezaan. Orang Madinah cara begini, macam kita duduk sekampung, orang Terengganu cara Terengganu dia, orang Kedah cara Kedah dia, orang Negeri Sembilan cara Negeri Sembilan dia. Tapi dengan tafahum, tak jadi masalah, saling faham memahami. Bahasa berlain macam-macam. Yang ketiga Nabi sebut ta'awun, mesti kerjasama. Yang keempat takaful, mesti berkongsi rasa. Ihtiram huriyatil aqidah wa huriyatil ibadah mahma tabayatul adyan. Duduklah engkau sesama bukan Islam, hormatilah agama mereka dan akidah mereka. Ini hijrah. Nabi dia dah lama faham konsep hidup bermasyarakat. Sebab itu dalam Quran ada satu surah nama Al-Hujurat. Hujurat ni maknanya bilik-bilik. Dalam ayat yang ke-13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia, aku jadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan, aku jadikan pada kamu keturunan-keturunan yang berbeza. Apa tujuan? Lita'arafu, supaya kamu kenal. Saya ingat ayat ni tuan-tuan faham apa maknanya. Tapi apa rahsia ayat ini duduk dalam surah yang namanya Al-Hujurat? Apa erti hujurat? Bilik-bilik. Apa kena-mengena kaum keturunan duduk dalam surah nama bilik-bilik? Sebab Allah nak mendidik manusia. Kamu duduk dalam satu negara, umpama duduk sebuah rumah, semua orang ada bilik masing-masing. Jangan sekondeng bilik orang. Masing-masing buat je lah masing-masing. Dan kepada tetamu, jangan marah tuan rumah. Tuan rumah memanglah bilik dia besar, rumah dia. Awak kan tetamu, dapat bilik pun mujur. Kalau tak tidur depan TV je, kita bagi bilik. Tapi barang-barang dalam bilik tuan rumah, jangan tengok, jangan ambil. Itu rumah tuan rumah. Macam kita duduk homestay ke Airbnb ke mana, tuan rumah dia ada bilik dia yang dia kunci. Pasal lah skodeng. Kaki skodeng buat apa? Dan tuan-tuan pun janganlah skodeng bilik tetamu juga. Sebab tetamu mengumpat tuan rumah tu biasa. Itu biasa. Tuan rumah penekut betul. Itu biasa. Tuan-tuan pergi skodeng buat apa? Buat tak tahu je lah. Jadi kepada para tetamu yang duduk di dalam rumah yang namanya negara ini, duduk je lah bilik masing-masing. Tak payahlah nak ngintai-ngintai, nak skodeng-skodeng. Itu yang jadi bergaduh. Gaduh kita sama kita. Tapi jangan lupa, bilik tuan rumah memang besar. Itu tak ada orang boleh nanti. Master bedroom. Sebab dia tuan tanah Kedaung. Jadi rumah dia kenalah, bilik tu memang besar lah sikit untuk dia. Janganlah kita bergaduh sama kita. Walaupun kita sama Islam, ada orang dia ni cepat sangat menghukum. Wah, dia ni munafik ustaz, tak payah buat baik ke dia. Awak tahu mana dia munafik?
Dia kafir ni, gaya cakap kafir ni. Tak boleh begitu. Kita tak boleh mendahului Tuhan dalam menghukumkan orang. Sama kita orang Islam, selagi dia zahir sebagai orang Islam, Islamlah dia. Bukan kerja kita nak mengukur hati perut dia. Hatta Abdullah bin Ubay pun, Nabi tak kafir dengan Abdullah bin Ubay. Walaupun Abdullah bin Ubay terang-terang gangster besar. Ada satu ayat dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Sekiranya ada dua kumpulan orang Islam yang bergaduh, maka kau damaikanlah antara mereka. Ayat ni turun pada siapa? Abdullah bin Ubay. Satu hari Nabi pergi rumah dia. Ada nak bincang, Nabi bawalah sahabat-sahabat. Nabi naik keldai dia. Sampai di rumah Abdullah bin Ubay, Nabi parking keldai dia. Bila parking, keldai Nabi tiba-tiba buang air kecil di halaman rumah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay marahlah. Dia marah sebab ialah mungkin rumah dia, landscape dia cantik, ke ada bunga-bunga, ke rumput kapet, ke apa, Allah ma'alab. Tiba keldai Nabi buang air. Umpama, ialah orang masuk rumah kita, bawa haiwan apa semua potong. Maka ketika itu, Abdullah bin Ubay terlepas daripada mulut dia. Dia marah, jauhlah keldai itu. Tanah anni. Keluarkanlah, yang masuk dalam tu buat apa? Korang masuk, kedai tu letaklah di luar. Sahabat yang iring Nabi marah sebab kurang ajar. Abdullah, kau tahu tak ni kedai Nabi? Kau nak kutuk kedai Nabi. Ini yang datangi Nabi, bukan pegawai takmir. Dia bukan pegawai agama Islam daerah. Ini Nabi, kau kena hormat. Sepatutnya kau yang kena jumpa dia. Ini dia turun padang jumpa kau. Abdullah bin Ubay pun ada pengikut juga. Yang korang sibuk-sibuk ni apa hal? Bos aku bukan cakap dengan kau, dia cakap dengan kedai. Kau kedai ke? Masing-masing dah seng-seng lengan. Wah, semua dah nak tumbuk. Nabi diam dia. Abdullah bin Ubay nak bergaduh, pengikut dia nak bergaduh. Dah meninggi-tinggi suara lah. Dalam keadaan yang sedemikian, turunlah firman Allah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Sekiranya ada dua kumpulan orang Islam yang bergaduh, kau damaikanlah sesama mereka. Kisah ini tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Al-Munir ketika dia menguraikan ayat yang ke-9 surah Al-Hujurat. Tafsir Al-Munir ni susunan Dr. Wahbah Zuhaili, ada 16 jilid. Kalau tak faham bahasa Arab, ada dan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Persatuan Ulama Malaysia, disemak oleh Universiti Melaya, Akademi Kerjaan Islam. Jadi ayat ini turun untuk Abdullah bin Ubay. Itu memang dah jelas munafik. Maka apatah lagi kita sama kita yang tak tahu munafik ke tidak, hanya sangkaan saja. Jadi tak payahlah bergaduh. Nak bergaduh boleh 3 hari, jangan lebih. Maknanya hari ini hari Ahad, Senin, Selasa. 3 hari dibenarkan. Tak tegur siapa, mesej tak jawab boleh. Ahad, Senin, Selasa. Tapi hari Rabu kena tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum air. Okey. Tak borak, tak apa. Jangan tegur. Buat bodoh, mana jawab. Hari Khamis, sambung balik gaduh. Khamis, Jumaat, Sabtu. Buat sambung permit. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sampai bila Ustaz nak main sambung permit? Sampai Abang Jamil mampu. Kena begitu? Ya. Kalau tidak, ada satu hadis Nabi bagi warning, la tarfa'u salah satu la tarfa'u lahum salatuhum faqra'u suhim shibran. Ada 3 orang semayangnya tak terangkat daripada kepalanya walau sejengkal. Semayang tak diterima. Salah satunya adalah wa akhawani mutasarrimani. Orang yang bergaduh sama Islam lebih pada 3 hari. Daripada tuan-tuan yang tak cakap dengan saudara mara lebih pada 3 hari, moga-moga lepas ni insaflah. Alamak, aku kena hijrah lah, kena jadi orang baik. Tegur je. Tapi Ustaz, saya tegur dia buat bodoh je. Macam tak biasa, tegur tak ada orang jawab, itu biasa. Saya bagi salam, dia tak jawab. Kita dah dilatih oleh Nabi, bagi salam orang tak jawab di tiap-tiap hari. Tak terasa pun. Tuan-tuan lepas semayang kan bagi salam, ada orang jawab? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang buat bodoh. Tak ada langsung. Tak
nak kecil hati pun tak ada masalah sebenarnya. Janji jiwa besar. Lu tak nak jawab, itu lu punya masalah. Gua bagi salah. Lu tak nak jawab, itu lu punya pasal. Gua dah settle. Lu itu masalah lu lah. Tak diangkat sejengkal pun daripada kepala kalau gaduh. Bergaduh ni, tuan-tuan jangan terus bayang. Ni mesti orang politik masih gaduh. Tak, sekarang ni saya tengok orang politik tak ada masalah. Kalau tuan-tuan pergi parlimen ke sidang tun ke mana ke, orang politik ni dia profesional. Dia orang profesional. Orang cerdik semua. Dia dalam perbahasan dia meninggi suara, orang leher pelosor lengan, wah. Masa rehat dia berkawan je, minum kopi, kadang satu meja duduk, paham no, dia happy. Oha je. Yang geng-geng sigar lah, yang geng-geng sigaret lah, yang geng-geng dia berkawan. Dia taklah masa kat kantin cari UMNO duduk, tidak, dia duduk je. Masalah kita yang orang kampung tak tahu cerita. Tengok parlimen kan, oh kita puasa parak. Terus nak jadi mat kilau semua. Padahal YB ni semua tak ada masalah pun. Saya melihat masalah bergaduh sekarang ni, kita orang yang di bawah lagi. Orang masjid bergaduh. Bergaduh apa sebab? Kerana masalah giliran bertugas bergaduh. Imam satu, dia datang main wayang hari Jumaat, hari lain paku aku. Gaduh, imam satu, imam dua, imam tiga. Gaduh, allowance tak cukup. Balik 850, semua dapat clear. Janji pun nak pecah 3. Ke 850, pecah 3 pula lagi. Tuan-tuan jual kowe je lah kalau 850 tu kau letih. Ni bukan cerita masjid tempat lain. Mana bergaduh tu bukan lagi orang politik, kita orang masjid. Saya tahu sebab saya jaga masjid. Kita jaga masjid. Makmum gaduh dengan imam, ada tak suka imam ni. Ada setengah imam tu ialah akhlak kurang. Ada imam hisap rokok, ada imam kaki karaoke, ada imam naik Johan Snooker pergi kat daerah, ada. Jadi makmum pun berbulu sembahyang dia. Kita nak suruh letak jawatan pun tak boleh sebab dia tahu dia sultan. Jabat agama tak ada kuasa. Dia ada elemen baru ni, dia akan ubah dasar, termasuklah jurunikah. Jurunikah tak boleh menyain pun jadi jurunikah lagi. Tak ada tempat nak sain lah. Nasib baik tak pikul macam mat kilau nak pergi nikah orang itu. Dia sebab bila suruh letak jawatan, ini tauliah sultan. Jabat agama tak ada kuasa. Jadi okeylah. Jadi kita dah ubah beberapa perkara dalam elemen. Dia panggil tauliah ni, dia ada tauliah wali hakim, dia ada pula tauliah, saya tak ubah lama dah tinggal NCR nikah cerai rujuk ni. Dia kawal termasuk imam. Imam ni dia tidak tauliah sultan lah, dia tetap tauliah litbab. Sebab kita banyak masalah imam yang tak disukai makmum. Imam tak disukai makmum salah dari segi syarak. Sebab salah satu golongan yang semayangnya juga tak diterima oleh Allah, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Imam yang semayang dalam keadaan dia tu tak disukai oleh jemaah. Tak suka bukan kerana dia tak handsome ke, baca tak sedap ke, tak. Dia ni pertama akhlak, yang kedua bacaannya tak betul. Walad dhalin dia sampai 13 rakaat, ada 13 rakaat walad dhalin. Macam mana jadi imam tak tahu. Lepas tu kita bergaduh masa isu SOP tu, bergaduh lah. Kita orang masjid ni tuan-tuan, masa tu tiap-tiap minggu bodoh di jemaah. Bodohnya imam, bodohnya masjid, Freemason, Dajjal, ni semua Bill Gates, Cristiano Ronaldo, macam-macam disebut, kita pun tak tahu lah satu. Masa tutup pun kena, masa buka pakai booking tu pun lagi teruk je. Masa tu boleh 50 orang je satu sekali sembahyang Jumaat. Tak bayangkan 50 orang. Aduh, nak panggil siapa lah, aku pun tak tahu lah. Yang saudara mara ni memang mesej lah nak semayang apa semua. Ada satu masjid kat Kuantan, jemaah conteng besar. Masjid Kroni. Dah pengusi bawa anak dia, berlari bawa sepupu dia, memang Kroni lah kena. Tapi Alhamdulillah selesai. Masa tu rasa nak berhenti masjid. Elah, tak padan. Benda dia mesti jadi kasih. Tapi maki dia orang hari-hari. Tapi jemaah dia pun masa tu, korang ni tak pandai juga. Benda ni tak apalah, viral. PM tepi je lah.
Main itulah dia nak buat live. Ni lihat tengoklah ini. Inilah imam yang tidak tahunya. Sabar dulu. Buat puasa habis situ. Kau sabarlah sikit. Kalau dah belah, aku ejak lah. Sejadah emas semua ada. Tu kita geti-geti. Cepat sangat nak dapat like banyak agak. Inilah VIP didahulukan. Ni lah VIP tu. Kita semua nak bagi ke dia tu tadi. Turunlah kejap. Polis ada tu. Ini dia payah sikit. Kita ada ihsan juga. Jadi payah. Gaduh hal SOP sekarang Alhamdulillah. Faham lagi lah. Kita tak ada dasar medical appetite. Tak ada. Tuan-tuan 2 dos ke 3 dos ke, tak ada dos ke, overdose pun boleh datang. Yang overdose lagi kita galakkan. Memang mabuk tu dia sembahyang. Orang sembahyang raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan takbir raya 5-7. Takbir yang kedua dia rokok lah. Kepala tengah high. Dia seorang, dia agak mata dia high. Dia dengar Allah Akbar tu banyak kali. Allah Akbar, rokok lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Orang mau rekat tabu baru. Itu overdose. Tak apalah, ahlan wa sahlan. Dulu gaduh vaksin ni teruk tuan-tuan. Gaduh pasal vaksin ni teruk. Saudara mara gaduh. Dalam WhatsApp group left berapa ramai. Geng yang malas vaksin, bantai geng vaksin. Geng vaksin, bantai geng tak vaksin. Kami pejabat awam jaga masjid, wajiblah vaksin. Tapi nak suka, ada satu masjid kat Kedah, imam dia, dalam kampung tu dia seorang imam. Masjid kampung. Dan dalam kampung tu dia seorang yang tak vaksin. Dia makan cengkeh hari-hari, tok kat mulut. Aku tak vaksin, aku gigit cengkeh. Jabatan Agama Kedah buat peraturan, pegawai masjid wajib vaksin. Sebab jemaah kena vaksin, dia pakai sistem vaksin. Aku apa nak jadi-jadi ya. Letak cengkeh penuh mulut. Aku tak vaksin. Lalas masjid tu tak ada imam. Dah imam tak dibenarkan datang. Semua garu kepala. Macam mana nak sembahyang imam tak ada. Akhirnya imam tu dapat special permit. Jadi imam tanpa vaksin. Padan muka satu kampung tak kerti imam, dah imam tak vaksin jadi imam, bantai lah. Macam-macam cerita lah, bergaduh. Dia cerita dulu, sekarang dah tak ada lah. Cerita dulu Alhamdulillah tak ada. Yang penting jangan bergaduh. Kita yang sama orang masjid, kalau isu baca kunut, sembahyang sunat qabliyah maghrib, usolli tak usolli, Sayyidina dalam selawat, jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Benda tu tuan-tuan bergaduh, bincangkan tarawih 8 rakaat. Tidak menurunkan harga ayam pun perbahasan. Kalau perbincangan tu membawa kepada, jom kita buat perniagaan ayam, menyaingi kartel-kartel. Ada juga manfaat untuk rumah ni cerita. Mana? Kunut ni kena baca tak? La ilaha illallah. Seposin pun tak turun harga ayam. Telur goreng RM3 juga kalau di hotel harga. Sama kan? Dia terbit mentari menyelau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri jangan sengketa. Bukankah molek kita makan sehidang. Ayolah kita sama kita, jangan berkelahi. Kita sama kita ini hendaklah kuat memperkuatkan antara satu sama lain. Ada masa kita kuat, kita tolong orang. Ada masa kita lemah, orang pula tolong kita. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga majlis kita pada waktu duha ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin.
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu. Kecantikan waktu ini adalah kerana kecantikanmu. Keindahannya juga kerana keindahanmu. Kekuasaannya juga kerana kekuasaanmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ya Allah, berkat kecantikan waktu duha ini, keindahannya, kekuatannya, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanatil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu sebagai kebenaran. Rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai kebatilan. Rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Janganlah jadikan kami terkeliru dalam agama ini sehingga kami jadi orang yang sesat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.